menu Rahmah ini juga. Dan tapi pagi ni perincian yang istimewa, kita nak bercakap tentang My Life Inisiatif Rahmah dari KTMB itu sendiri. Jadi tetamu di studio nak ucapkan selamat datang kepada Encik Syaril Zahak, Ketua Unit Pemasaran, Promosi dan Periklanan KTMB. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih Helina dan Saliha. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kerana mengundang kami. Okey, so inisiatif My Rahmah, Rahmah ini, My Real Life ini, apa yang dimaksudkan dengan My Real Life ini? Okey, My Real Life adalah merupakan PAS perjalanan percuma yang baru diperkenalkan pada 15 Februari yang lepas, dan PAS ini dia punya had penggunaan dia adalah setahun. So maknanya dia punya had penggunaan adalah sehingga 14 Februari 2024. So dia adalah PAS percuma yang dikhususkan istimewa untuk pelajar sekolah, maknanya sekolah rendah, sekolah menengah, iaitu daripada darjah 1 sehingga ke tingkatan 6, dan juga dengan kepada golongan OKU. Dan dia ada perkhidmatan train, kita ada banyak perkhidmatan train kan KTMB. So dia adalah untuk perkhidmatan train KTM komuter di sektor utara, KTM komuter di Lembah Kelang, dan juga perkhidmatan KTM shuttle timuran, iaitu di antara sektor Gemas ke Tumpat. So kalau kita tahu, pemberian PAS perjalanan percuma ini adalah merupakan inisiatif daripada Kementerian Pengangkutan bersama dengan KTMB, dan dia punya objektif tak lain dan tak bukan adalah untuk mengurangkan ataupun mengurangkan kos sara hidup ataupun beban, especially kepada golongan OKU dan juga para pelajar yang menggunakan perkhidmatan KTM komuter ataupun perkhidmatan train KTMB yang lain setiap hari. Dan dia juga memberi impak lah kepada, kalau dah bagi free kepada students, dia juga akan memberi impak kepada juga diorang punya ibu bapa jugalah. Sebenarnya ibu bapa tu juga akan berlakunya penjimatan kos untuk bayar kos pengangkutan. Jadi dengan adanya PAS My Real Life ni, boleh dikatakan kalau OKU ataupun pelajar sekolah tu menggunakan train setiap hari untuk aktiviti harian atau pergi ke sekolah atau ke bekerja atau ke mana-mana, penjimatan boleh dikatakan banyaklah, antara 230 ke 240 ringgit sebulan untuk seorang. Jadi siapa sebenarnya yang layak untuk menerima PAS My Real Life ni? Seperti yang saya katakan tadi, dia adalah untuk pelajar sekolah rendah hingga sekolah menengah, maksudnya dia yang berumur 7 tahun ke 19 tahun. Dan juga golongan OKU, tapi dengan syarat dia mesti berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Dan cara untuk mereka mendapatkan My Real Life ini pula bagaimana? Okey, dia ada dua kaedah bergantung kepada perkhidmatan train mana yang mereka nak naiki. Okey, saya bagi contoh, kalau dia nak menaiki train komuter utara ataupun shuttle timuran, mereka kena mendaftar dulu dengan KTMB. Pendaftaran ni mereka kena dapatkan kita panggil passenger name record atau PNR. PNR tu macam ID untuk setiap individu lah. Lepas dia dah dapat tu, dia boleh buat pendaftaran melalui kita punya KTMB mobile apps, KTMB mobile, ataupun dia boleh masuk ke laman sesawang untuk mendaftar, ataupun dia boleh pergi ke kaunter KTMB yang berhampiran. Sekiranya kalau mereka ada masalah lah kalau nak daftar online ke whatsoever kan, so dia boleh pergi kaunter. Itu untuk senario komuter utara dan juga shuttle timuran yang untuk Gemas ke Tumpat. Tapi katakanlah dia nak naik KTM komuter di Lembah Kelang, ada kaedahnya berbeza pula. Dia lagi straightforward, dia just pergi ke kaunter tiket, tunjuk ID, tunjuk my card ataupun my kit mereka, automatically kita punya staff counter akan proses immediately, akan memberi kad. Jadi macam kad commuter link konsesi version My Real Life. So dia dah boleh guna terus. So kad tu kita keluarkan actually kalau untuk hari-hari biasa, kalau untuk pembelian biasa kita charge RM3. Tapi untuk My Real Life ni pun kita berikan percuma. Semuanya percuma lah kalau My Real Life ni. So mudahlah untuk semua orang. Bagaimana pula kalau kita bercakap tentang golongan mahasiswa dan mahasiswi? Adakah ia dipanjangkan ke mereka ataupun mungkin ada keistimewaan untuk golongan ini? Okey, untuk student IPT kan, tak ada. Maknanya untuk My Real Life ni tak ada perancangan lah. Namun begitu, sejak dari dulu lagi, untuk IPT student memang ada konsesi, itu tambang diskaun untuk mereka. Tapi diorang kena daftar. Baik untuk perkhidmatan
KTM Intercity, KTM Commuter ataupun ETS. Diskaun tambah yang diberikan untuk mereka adalah sebanyak 40% lah untuk KTM Intercity dan ETS. Tapi kalau diorang menggunakan KTM Commuter, diorang mendapat 50% diskaun. So benda tu memang ada, tinggal mereka perlu apply untuk dapatkan kelayakan tersebut. Okey, dan adakah inisiatif ini akan diperluaskan? Sekarang ni kita ada komuter utara, timuran dan juga di Lembah Kelang. Tapi bagaimana pula dengan interstate, intercity, ETS dan sebagainya? Okey, seperti dinyatakan tadi, memang coverage untuk My Rail Life ni hanyalah untuk sektor yang saya beritahu tadi. KTM Commuter, kalau kata utara, dia punya coverage daripada Padang Rengas ke Butterworth dan juga Butterworth ke Padang Besar. Okey, kalau KTM Commuter Lembah Kelang, untuk makluman, dia coverage dia adalah dari Tanjung Malim ke Pelabuhan Kelang, boleh mengizinkan ke Pelabuhan Kelang, lepas tu Batu Cave ke Pulau Sebang Tampin. Kalau untuk shuttle timuran pula, dia cover daripada Gemas ke Tumpat. So coverage dah luas. Jadi untuk intercity memang buat masa ni tak adalah, untuk especially untuk train Express Rakyat Timuran ataupun Express Selatan. Bercakap tentang interstate train tu, Helena, saya biasa guna balik ke Kedah. Menaiki ETS. Diharapkan dapat dipanjangkan menggunakan dalam ETS juga, ada satu hari. Okey, insyaAllah. Okey, baik. Bercakap tentang penambahbaikan ni, mungkin Cik Syahrin nak kongsikan kalau mungkin ada plan ataupun rancangan lain daripada KTMB dari segi penambahbaikan untuk kemudahan rakyat Malaysia. Okey, kita sebenarnya memang menyokong dan sentiasa bekerjasama rapat dengan Kementerian Pengangkutan dalam untuk menambah baik perkhidmatan train KTMB ni, especially kepada rakyat Malaysia lah. Dan juga kita terus menambah baik demi untuk memperkasakan kualiti perkhidmatan rail itu sendiri. Dan selain daripada, saya nak cerita sikitlah, selain daripada My Rail Life ataupun inisiatif Rahmah ni, kita juga baru-baru ni dah melancarkan satu kempen, iaitu travel sama-sama. Ya, betul. Tahu Tahu. Saya dah follow dah KTMB dekat Instagram. Okey, great. So travel sama-sama ni tapi dia dalam konsep berkumpulan. So kalau kita gunakan promo kod travel sama-sama ni, kita boleh dapat 25% diskaun. Dengan syarat dalam satu grup tu kena ada minimum 4 orang ke atas dan pembelian dalam satu transaksi. Ini pun merupakan satu inisiatif jugalah, di mana untuk kita menggalakkan orang ramai atau rakyat Malaysia untuk pergi dalam grup. Dan kalau satu keluarga pun lebih menjimatkan kan. Dan juga kata orang untuk menyemarakkan lagi industri pelancongan dalam konteks rail tourism itu sendiri, tourism pelancongan. Okey, dan adakah ini boleh diguna sekali dengan My Rail Life? Tidak. Dia sebab dia punya halayak dia different. Okey. Walaupun ada dalam keluarga itu ada anak sekolah rendah, sekolah menengah, memang anak OKU tak boleh juga. Dia cuma boleh guna promo kod tu. Tapi sekiranya kalau mereka nak macam berjalan-jalan over the weekend, gunakan komuter ke apa, then boleh dapat je My Rail Life ni immediately buat. So sama ada dia gunakan setiap hari ke tak guna ke, memang kita galakkan. Kita memang menyerulah untuk memanfaatkan apa yang diberikan ni, sebab dia menguntungkan sebenarnya. Setahun kan you nak pergi mana-mana, macam unlimited. Lepas tu coverage besar. Macam itu. Begitu menarik, orang kata apa, inisiatif Rahmah dari KTMB. Kita harapkan ini juga dapat membantu juga kepada rakyat Malaysia yang orang kata apa boleh gunakan kemudahan ini. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Cik Syahrin daripada KTMB. Banyak perkongsian pagi ini. Thank you very much. Dan kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Okey. Dan organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama.
pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Isu ini kalau tidak lakukan apa-apa yang serius, dia akan berulang. Banjir ini bukan kali pertama. Dia bertahun-tahun. Menjadi sini kadang setahun 2 kali. Oleh itu, kita putuskan projek yang mahal RM600 juta atau lebih untuk tempatan banjir akan disegerakan. Ya. Nanti kita lulus dan disegerakan. Tu hari saya tangguh sebentar kerana saya tidak mahu peruntukan untuk bantu rakyat ini ada ketirisan, ada kecurian. Jadi kita perlu proses tender walaupun disegerakan. Semua projek yang telah diluluskan tempatan banjir termasuk di Johor itu yang diluluskan harus semuanya beroperasi mulai bulan Jun tahun ini. Yeah. Baik, masih lagi bersama Apa Khabar Malaysia dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, wakil daripada KTMB iaitu Encik Syahril Sahak, Ketua Unit Pemasaran Promosi dan Periklanan. Dan tadi kita dah berborak tentang inisiatif Rahmah iaitu My Real Life, dan kali ini kita akan terus bertanya dengan Encik Syahril tentang keistimewaan dan apa lagi yang boleh kita tahu. Dan Encik Syahril, kalau sekiranya permohonan itu kan kita nak melalui online dan sebagainya. Sekiranya pelajar ataupun golongan OKU ini tidak dapat membuat permohonan itu, adakah mereka boleh diwakilkan? Oh, boleh. Maknanya dia tak semestinya individu yang nak pergi tu kena pergilah kan. Dia boleh je wakilkan ibu bapa ataupun penjaga. Boleh je register online ataupun pergi ke stesen untuk membantu dengan syarat dia kena tahulah apa dokumen-dokumen yang nak bawa. Dokumen pun tak banyak, cuma MyKit dengan salinan MyKit ataupun salinan Jabatan Kebajikan Masyarakat punya kad macam itu. Cuma just pastikanlah macam ada senario di mana ibu bapa yang apply untuk anak-anak di nombor kad pengenalan tu parents masukkan nombor kad pengenalan mereka bukan kad pengenalan anak-anak. Jadi kadang-kadang dia menyulitkan keadaan, benda tu kena reject kan. Jadi pastikan bila sebelum buat tu study dulu apa dia punya syarat, terma dan syarat supaya proses tu lagi mudah. Okey. Dan bercakap tentang ini, saya tertarik juga. Adakah surat daripada sekolah diperlukan untuk memohon My Real Life ini atau bagaimana? Oh, that's a good question. Ada, tapi khusus untuk pelajar tingkatan 6 saja. Okey. Sebabkan umur mereka dah 18-19, kadang-kadang mungkin diorang tak belajar lagi atau belum sambung belajar. Jadi kita kena perlukan bukti. Itu je. Dan itu sebenarnya menjurus kepada soalan yang seterusnya, iaitu adakah mereka yang kena pakai My Real Life ini, terutamanya pelajar sekolah, kena berpakaian sekolah untuk mendapatkan servis itu? Kalau weekend ke bagaimana? Tak, bebas. Bebas. Yalah, kadang-kadang dulu kena pakai uniform, kena pakai baju asrama. Tapi sebab kita ni sebenarnya objektif dia selain daripada kos hari hidup semua, sebenarnya kita nak menggalakkan adik-adik kita yang muda-muda ni juga golongan OKU untuk mencuba atau menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Sebab pengangkutan awam ni kalau kita tak pernah cuba, kita rasa takut tau. So kita dah masanya untuk kita expose rakyat Malaysia ni semua untuk menggunakan public transport. Sebab kalau nak kata jajanan real ni dekat KL ni pun dah bertambah baik. So dengan ada ni kita harap benda ni akan memberi lagi banyak manfaat dan pendedahan supaya generasi akan datang menggunakan pengangkutan train ini sebagai sebahagian daripada diorang punya gaya hidup. Itu paling penting. Jadi mungkin kita juga nak kena banyak bagi kesedaran kepada rakyat Malaysia. Sebenarnya menggunakan perkhidmatan awam ini macam train semua ni sebenarnya lagi menjimatkan masa juga, lebih cepat. Dengan syarat you kena plan betul-betul lah sebab transport. Dia mula-mula je akan rasa takut, tak tahu nak pergi kaunter ini, tak ni. Once sudah naik and everything, dah tutup mata dah boleh jalan dah. Tapi kena start.
Betul. Kalau tak, memang kita sentiasa macam mana kena mula. Okey. Dan kita juga nak tanya juga tentang bagaimana penjualan tiket menjelang bulan Ramadan, Hari Raya dan sebagainya. Okey, sebenarnya kalau ikutkan KTMB dah buka penjualan tiket daripada Januari hingga Jun pada penghujung Disember tahun lepas. So maksudnya Ramadan, Raya ni semua memang orang dah boleh belilah. Dan untuk difahamkan untuk beberapa hari sebelum Hari Raya dah sold out tiket. Cuma sekarang kita menantikan pengumuman train tambahan, especially untuk ETS. So boleh dikatakan alhamdulillah lah, ETS tu sambutan dia memang amat menggalakkan. Okey, nak tanya tu kan pasal Hari Raya tu, bila sebentar Hari Raya, sebab saya salah seorang pengguna untuk biasa balik ke Kedah menggunakan ETS. Jadi untuk Hari Raya ada atau tidak tiket tambahan atau bagaimana perancangannya? InsyaAllah biasa ni akan ditambah. Sebab buat masa ni difahamkan memang tiket untuk yang tu memang dah sold out dan kita akan tambah lah. Jadi macam orang ramai kena selalu follow kita orang punya media sosial lah untuk update. Dan adakah travel sama-sama juga boleh digunakan untuk pembelian tiket Hari Raya? Travel sama-sama ni yang best. ETS ni kan dia ada coach business class. Kan harganya pun boleh tahan juga kan. Jadi dia pun boleh digunakan untuk promo kod travel sama-sama. Inilah masanya kalau nak merasa, inilah masanya sebab diskaun 25%. Betul. Dan dia tak ada macam penggunaan tu untuk sekali macam you all nak naik banyak-banyak kali pun boleh je gunakan travel sama-sama punya promo code. Janji syaratnya kena in group. In group 4 orang. Okey. Dan bercakap tentang ETS ini, saya kira kalau kita melancong menggunakan kereta api ini sebenarnya adalah satu cara yang mudah, selesa dan sebagainya. Namun saya kira permintaan untuk ETS ke Hat Nyai terutamanya sangat tinggi dan mungkin orang kata frekuensi ke Hat Nyai itu bagaimana? Okey, kalau ETS kita tahu dia ada ke Padang Besar. Lepas tu orang ramai boleh menyambung perjalanan dengan menggunakan train masuk ke Thailand ataupun menggunakan pengangkutan awam yang lain. Namun begitu, sejak daripada tahun lepas masa bulan 9 sehingga bulan 12 kita memperkenalkan satu train khas tau yang dinamakan MySawasdi. Okey, MySawasdi tu kita larikan train ni especially pada cuti yang panjang cuti yang mungkin 3-4 melebihi 3 hari. Jadi itu pun kita akan umumkan dari semasa ke semasa. Just follow kita orang punya media sosial. Yang MySawasdi itu memang train direct daripada KL Central masuk terus ke stesen Hat Nyai di Thailand. So dia sangat convenient. Sebab segala proses immigration, custom semua berlaku di stesen Padang Besar itu sendiri. Tanpa kita perlu keluar lah kan ke CIQ Padang Besar ke tidak. Semua berlaku kat situ. So very convenient. Dan diharapkan tiket MySawasdi ni frekuensi dia ditambah dan bukan sahaja untuk weekend. Kalau hari biasa pun ada juga orang nak melancong dan sebagainya. So nanti you all kena try lah. Pasti. Sebut tentang KTMB ni dah nak masuk waktu-waktu puasa dan Hari Raya, jangan lupa anda kena orang kata book tiket awal-awal. Sebab sentiasa sold out. Sebab saya tadi dah kongsikan sentiasa beli, sentiasa sold out. Tapi memang servis dari KTMB ni terbaik. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita iaitu Encik Syahrir Sahak, Ketua Unit Pemasaran, Promosi dan Periklanan KTMB. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Pagi ini. Terima kasih. Dan baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.